لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ustaz Badrul dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur itu hanya bagi Allah atas segala limpah kurnianya dan izinnya. Malam ini dapat kita bertemu kembali dalam kuliah bulanan Selasa, malam Rabu, minggu yang kedua. Dan malam ni dari sudut kuliah Maghrib, jadual saya adalah terakhir sebelum kita masuk menyambut Ramadan Al-Mubarak yang akan datang. Cumanya kalau ada rezeki, tuan-tuan, seperti jadual yang kita setuju baru ni 12 Ramadan lah. Barangkali lah tuan, kalau ada kesempatan, tak ada pindaan, saya mungkin boleh bersama tuan-tuan untuk solat tarawih di sini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni sambungan kita ialah idaman penuntut, juzuk yang pertama. Masuk muka surat 50 berapa? Ya? Muslimat. 51. Baik. Ya, baik. Muka surat 51. Malam ni tentu rezeki kita hujan daripada petang tadi dan agak lebat. Jadi rezeki kita, dan tabiatnya kalau hujan itu dia termasuk dalam uzur syar'i, dari segi fiqahnya. Maka antara yang diringankan ketika hujan itu ialah tidak mengapa untuk tidak datang salat berjamaah. Bila salat jamaah pun tak apa, tak mai, makna mengaji tu lagi tak apalah, atas uzur syar'i lah tuan-tuan. Cuma zaman lah orang kata oleh kerana kita ni ada kemudahan, kenderaan yang berbumbung, maknanya kalau gagah mai terbiang mai juga hujan lebat pun insya-Allah tak basah baju lokoh, tak lokoh baju kita pakai tu, maka boleh kot nak mai dia kata. Seperti mana kita tuan duk kalut juga untuk pi pasar malam. Time hujan lagi clear, pasal apa? Dia jual murah. Tuan, tapi tak apa tuan. Insya-Allah saya dengar tadi kita pun dapat tahu maklumat yang terbaru, Perdana Menteri kita telah pun sebut kalau tidak ada arahan melintang 1 April 22 akan diisytiharkan endemik secara menyeluruh. Maka dengan demikian aktiviti agak dilonggarkan, termasuk aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Apapun aktiviti agama di bawah kuasa negeri, di bawah sultan, insya-Allah. Tuan-tuan, 1 bulan 4 ni akan ada perubahan yang agak berbezalah, lebih mudah dan longgar di sudut aktiviti dan pergerakan manusia. Kita mendoakan semoga lebih baik. Atas alasan statistiknya ialah banyak yang positif, tetapi hanya 0.07%, 0.07%
yang berada di ICU. Yang lain semuanya tahap 1 ataupun tahap 2 sahaja. Lagi pula tuan-tuan, ada ubat COVID telah pun masuk dalam pasaran, tapi belum sampai tuan ke farmasi dan sebagainya. Maka dengan statistik itu tuan, nampaknya agak orang kata apa, kurang memudaratkan berbanding dengan sebelum ini. Jadi ini juga tuan-tuan berita baiklah untuk kita semua, insya-Allah taala. Baik. Orang yang suka melancong tu lagi seronok. Pasal apa? Akan dibuka immigration, pintu immigration tuan, untuk pergi seberang ataupun pergi Thailand. Ada melompat dah. Ada melompat ada dah. Pasal dia kata boleh pergi dah 1 bulan 4 ni. Itu mereka cerita. Tuan-tuan, kita terus dengan kitab kita, iaitu tuan-tuan Idaman Penuntut juzuk pertama muka surat 51. Kata guru kita ialah, jika sembahyang itu sembahyang fardu, maka wajib 3 perkara. Pertama ialah qasad, iaitu ingat mengerjakan sembahyang, mengerjakan salat. Yakni dia punya terjemahan dalam niat ialah sahaja aku sembahyang. Dalam hati kita disebut sahaja aku sembahyang. Itu namanya qasad. Kemudian yang kedua, mesti ada dalam niat salat fardu ialah ta'arrudun. Ta'arud makna perlebarkan, iaitu menyebut ataupun ingatkan dalam hati kita perkataan fardu. Sahaja aku salat fardu. Sebutan fardu dalam niat itu dia disebut sebagai ta'arrudun. Dan yang ketiga ialah ta'yin, tentukan, tetapkan, iaitu menentukan fardu itu apa dia, zuhur atau sebagainya. Yang tentuan duk lintah di hati tu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu disebut sebagai ta'yin. Apa ta'yin? Tentukan. Baik, tuan-tuan, itu 3 komponen niat yang asas yang mesti ada bila kita nak niat sembahyang fardu. Dan saya pun yakin, sepenuh yakin, kita semua yang ada dalam masjid ini tuan dah clear benda ni. Baik. Maka tuan-tuan, sebagai sedikit ulasan tentang niat sembahyang, berdasarkan kaedah yang mengatakan bahawa al-umuru bimaqasidiha. Setiap amalan itu adalah berdasarkan niat masing-masing. Nak tahu kita buat apa? Niatlah jawapannya. Apatah lagi tuan-tuan, kadang-kadang amalan yang kita lakukan tu serupa aja. Dia punya rupa parah dia, kaifiatnya. Kalau maghrib mungkin kita kata beza sebab 3 rakaat. Tak ada isyak 3, tak ada subuh 3. Kalau orang tu buat 3 rakaat, kita tengok zahirnya, fizikalnya 3 rakaat, confirm kita boleh teka maghrib lah tu. Tapi kalau isyak 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Segi bilangan rakaat pun serupa, segi bilangan rakaat serupa tuan-tuan. Jadi ustaz kalau sembahyang nampak serupa, rakaat serupa, nak beza tang mana? Hak ni asar, hak ni zuhur, hak ni isyak. Jawapannya niat. Niat yang menentukan sembahyang itu apa, nak buat apa. Begitu juga tuan kalau perhati betul-betul sembahyang sunat, ghalib standard asal sembahyang sunat 2 rakaat. Qabliyah subuh. Tuan-tuan, qabliyah apa nama asar, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Duk perhati dia semua 2 rakaat kebanyakan.
Maka ustaz, sembahyang sunat tu 2 rakaat serupa. Tu tak kira sunat duha pun serupa 2 rakaat, tahajud pun serupa 2 rakaat. Nampak dah ni? Tarawih pun walaupun 20 tu campur kalau ikut dua-dua juga secara berasingan. Jadi nak beza hak ni 2 rakaat sembahyang apa, hak ni sembahyang apa, tang mana pada niat ta'yin tadi. Jadi saya nak habaq kata kaedah yang ataupun konsep yang pertama kena niat supaya membezakan ibadat dengan bukan ibadat. Ni saya nak kona sikit, boleh kona? Nak pelebak sikit. Tuan-tuan setuju tak? Setuju saya nak pelebak sikit bab niat ni, boleh tak? Dengan izin, boleh tak? Dengan izin. Macam parlimen minta izin. Tuan-tuan puan sekalian, ini peluang jugalah. Saya nak kongsi tentang niat ni. Baik, bila kita sebut tadi, setiap amalan itu berdasarkan niat masing-masing. Ada 2 benda asas. Kenapa niat? Nombor 1, niat adalah untuk membezakan ibadat dengan bukan ibadat. Ibadat yang mahdah, ibadat yang piau sebagai ibadat, seperti solat, puasa, zakat, haji. Yang ni orang panggil ibadat piau. Orang Kedah kata piau. Untuk orang putih berkata lebih kurang lah. Dia adalah ibadat yang mahdah. Baik. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita perhati betul-betul, ada sebahagian kaifiat ibadat kita serupa dengan perbuatan kita ketika bukan beribadat. Contoh paling mudah tuan-tuan, puasa dululah yang paling senang. Cerita puasa tuan, antara rukun puasa ialah tidak buat benda yang batal puasa. Antaranya tak makan, antaranya tak minum, dan sebagainya. Jadi saya nak habang, perbuatan tak makan tak minum tu kadang-kadang istilah puasa tu juga digunakan dalam perawatan, perubatan. Betul tak? Ada orang nak operate, doktor kata kena puasa. Walhal bukan Ramadan pun, bukan Isnin Khamis pun, hari Sabtu pula tu. Hari Sabtu tu kalau kita tu bangga pula jadi Yahudi lah kitanya. Kan hari Sabtu hari Yahudi beribadat, hari Ahad orang Nasrani. Tuan-tuan contoh. Jadi kalau demikian, ustaz yang doktor kata kalau nak operate supaya tuan-tuan berjaya operate kita, dia minta kita puasa. Tapi dia habaq puasa hanya berapa? 6 jam contoh. Kan? Ataupun dia kata puasa tapi minum air sikit boleh. Yang poinnya dia kata doktor pun kata puasa walaupun tak seperti puasa yang kita lakukan sebagai ibadat. Baik, ada orang tuan-tuan dia tak makan. Contoh orang-orang yang vegetarian, ataupun orang yang heart patient jaga badan. Kita pun jaga juga tapi kita jaga cara makan banyak. Makan banyak, jaga badan. Ada orang tuan jaga badan, patient makan sikit. Betul tak? Tuan-tuan. Jadi dia makan pagi, pada makan petang pula. Ilmu puasa dia ambil, iaitu makan 2 kali, pagi, petang. Jadi dia pun juga tak makan, tak minum tengah hari tu. Ustaz, saya tengok dia yang nak rawat sakit tadi, nak buat operation. Dia juga puasa. Ramadan kita juga puasa. Ustaz, yang kedua, saya tengok orang yang depa ni duk diet ni. Hak passion tuan nak jadi pinggang kerengga ni, nak jadi pinggang kerengga. Jadi depa pun diet juga, tak makan tak minum. Nampak tu macam puasa lah. Nampak tak? Tapi bukan puasa. Jadi apa yang nak bezakan ibadat dengan bukan ibadat? Tak makan, tak minum sebagai ibadat dengan tak makan, tak minum bukan ibadat. Jawapannya niat. Niat lah. Membezakan.
Tuan-tuan, kita malam-malam Ramadan, kita pun tuan start maghrib sampai ke subuh esok, kita niat nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadana hadhihi as-sanata lillahi ta'ala. Itu mulut, niat di hati. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Jadi hak kita tak makan esok, tak minum esok, jadi ibadat tak? Jadi ibadat lah. Nah, pasal apa? Dah niat untuk berpuasa. Orang yang diet, orang yang tuan-tuan jaga badan untuk jadi pinggang renggah tadi. Bukan pinggang aneh-aneh, pinggang renggah. Tuan-tuan, maka dia tak makan juga. Tapi jadi ibadat tak? Tak lah. Pasal apa? Dia tak niat apa pun. Dia niat nak beri kurian, nak beri orang tengok elok. Lepas tu, mudah dapat jodoh. Contohlah kita kata. Tuan-tuan, berbeza. Jadi, pertama, tujuan niat untuk beza ibadat dengan bukan ibadat. Duk tang niat. Ustaz, kalau semayang ni, kenapa kena niat? Untuk sah ibadat. Kalau saya tanya Ustaz, niat solat adakah padanya bermaksud membezakan ibadat dengan bukan ibadat? Jawabnya ya. Cuba tengok orang buat senam tuan-tuan. Senam pagi-pagi. Senam renggangan contoh. Dia berdiri tak? Berdiri tak? Kemudian ada dia rokok tak? Kadang-kadang ada lah. 1, 2, 3, 4, 5. Bangkit. Rokok pula. 1, 2, 3, 4. Contoh. Hak duduk bawah ada bersenam? Yang duduk bawah ada bersenam? Ada. Macam duduk tahiyat akhir, tahiyat awal ada. Jadi tuan, segi kaifiat bersenam tu, berdiri ada, rokok ada, duduk ada. Sujud pun ada kadang-kadang. Maka tengok cara tu seperti semayang pada sebahagian kaifiatnya. Lalu Ustaz, nak beza semayang sebagai ibadat, yang lain bukan ibadat, apa dia? Niat. Kita pacak kaki atas jadah, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat saja aku semayang fardhu maghrib makmum kerana Allah Ta'ala. Dan hak diri tu jadi ibadat semayang. Yang kita rokok tu jadi ibadat semayang. Yang kita sujud tu jadi ibadat semayang. Yang kita duduk tu jadi ibadat semayang. Pasal apa? Niat semayang tadi. Tuan-tuan. Jadi situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan niat ialah untuk membezakan jenis-jenis ibadat. Untuk membezakan jenis-jenis ibadat. Awaknya Ustaz, beza lagu mana ni? Cuba perhati tuan-tuan. Sembahyang ni banyak jenis tak? Paling senang sembahyang fardu, sembahyang sunat, betul tak? Habis tu Ustaz apa maksud? Nak jadi fardu, niatlah fardu. Contoh paling senang, waktu subuh. Salat subuh pun 2 rakaat, qabliyah subuh pun 2 rakaat. Kau tengok rupa parah, nak serupa, kecuali qunut lah. Tu pun kalau imam baca qunut. Tentu akan pergi ke Mekah, kebanyakan tak baca qunut subuh. Tentu akan perhati serupa aja sembahyang subuh dengan sunat qabliyah subuh. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi nak beza hak ni sunat qabliyah, hak ni fardu subuh. Apa cara dia? Niat lah. Pacak kaki atas jadah, kita pun niat saja aku sembahyang sunat subuh qabliyah kerana Allah Ta'ala. Jadi apa tu? Jadi sembahyang apa? Sunat qabliyah. Pacak kaki atas jadah pula, takbir niat saja aku sembahyang fardu subuh. Jadi sembahyang apa? Fardu subuh. Nampak tadi membezakan jenis ibadat dengan niat juga. Tuan-tuan, itu kita main tarawih tu 20 rakaat. Tapi kita main lambat sikit dan 18 dengan tu imam. Ni ceritalah. Bukan lambat sikit, lambat banyak. Tuan-tuan, kita main dan sempat 18 rakaat dengan tok imam. Hak secerita tuan nampak dia ketinggalan 2 rakaat. Setelah main insya-Allah
Ni pun habaq juga. Tarawih tak lama dah. Siapa yang main lewat masjid, orang main tarawih, dia nak buat tarawih mesti main isyak dulu. Dengar ni tuan jangan salah faham lah. Pasal apa? Syarat sah tarawih ialah orang yang nak salat tarawih itu telah semayang isyak untuk malam itu. Ada orang dia tak faham tahu tak? Dia mamai lambat. Isyak dah habis dah. Lepas tu main tarawih. Dia main tarawih. Lepas tu orang kata apa? Isyak tak apa. Sehari balik buat di rumah. Ni orang tak kerti. Itu aku nampak hang main lambat. Habis isyak pun sampai. Betul ya? Lepas buka puasa dia senak pun mulah dia kata. Masuk jam 4 kali. Itu yang mamai terlepas 4 rakaat isyak. Mamai imam tarawih. Betul hang nampak lagu mana? Tarawih dulu. Isyak. Balik baru rumah. Dan dia kata lagu tu. Tuan, rupanya hak yang dia faham tu salah. Syarat sah tarawih mesti kena main isyak dulu untuk isyak malam tu. Tak apalah. Ustaz, tarawih ni kadang kawan tu mamai dapat 18 rakaat. Imam dah 20. Habis tarawih imam buat witir. Nah. Imam buat 3 rakaat buat 2-1. 2-1. Jadi makmum ni baru 18 rakaat. Jadi kalau dia nak buat 20 rakaat, dia kena tumpang sembahyang witir tok imam. Boleh ke ustaz? Boleh. Tapi nak beza lagu mana? Tok imam buat witir, dia nak buat tarawih, niatlah. Tok imam, usalli fardhu al-sunnata al-witir rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Selesailah. Yang makmum tadi tu, usalli sunnata tarawih. Nampak tak? Membezakan jenis ibadat dengan niat tu juga. Nak beza fardu dengan sunat, niat di hati. Nak beza jenis sunat, niat di hati. Nak beza jenis fardu, niat di hati. Ustaz, ada orang tu dia nak qada zuhur yang tinggal tu lepas. Nak qada hari ni, waktu zuhur juga. Maka walaupun tak syarat qada zuhur waktu zuhur, bila-bila pun boleh qada. Tapi orang tak apa nak mengaji ni, dia faham qada zuhur kena waktu zuhur juga. Tu beratlah tuan-tuan. Walhal qada tu bila-bila pun tak apa. Bahkan kadang-kadang wajib qada segera, tangguh berdosa. Baik, jadi tak apa cerita lama. Dia nak qada zuhur hari ni. Zuhur qada dan zuhur tunai. Ustaz, zuhur sama 4 rakaat. Kaifiat serupa. Dan tuan, maka yang bezanya hak satu tu qada, satu tu tunai. Jadi nak bagi beza tunai qada tu lagu mana? Hak kawan tak reti dia tak? Allah tahulah nak qada ke tak? Panjang cerita. Hak tu tuan-tuan bukan dalam pengetahuan kita. Tapi nak bagi tahu kaedahnya mudah saja, niat jelah. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Jadilah tunai. Nak qada pula zuhur lama itu ni. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin di hati. Qadaan. Jadilah qada. Tuan-tuan, mudah saja kan? Niat itu tujuan yang kedua, membezakan jenis-jenis ibadat. Selesai. Tuan-tuan, maka bila kita faham itu tujuan niat, kita pun tertanya-tanya. Oh tuan-tuan, saya kena habaq juga. Ada setengah ibadat yang tak gaduh niat jadi ibadat dan dapat pahala. Ibadat, iaitu segala ibadat-ibadat yang tidak ada sopa dengannya pada perbuatan adat. Contoh, membaca Al-Quran. Tak ada di sana kitab yang sopa dengan Quran. Maka hanya Quran saja yang lagu tu, ayat dan hukumnya. Siapa-siapa yang bismillah membaca Al-Quran tanpa niat tetap jadi ibadat. Tapi nak pahala mesti baca kerana Allah dan ikhlas. Tajuk lain. Tajuk pahala, tajuk lain. Tajuk nak jadi ibadat tu dia kena niat. Tapi kalau baca Quran tak niat pun jadi ibadat.
Berbetulan dengan Nabi kata apa? Al-Qur'anu muta'abbadun bitilawati. Quran itu jadi ibadat dengan semata-mata bacanya. Kebetulan kita dah habaq tadi baca Quran tak gaduh niat jadi ibadat. Pasal apa tak gaduh niat? Kerana tak ada perbuatan lain yang serupa dengan baca Al-Quran. Betul tak? Betul tak ni? Betul tak kan? Tuan-tuan, seperti zikir-zikir pun tak perlu niat untuk jadi ibadat, sebab tak ada cakapan biasa harian kita yang serupa dengan zikir. Itu di segi jadi ibadat. Siapa tuan-tuan? Asalnya semua ibadat kena niat untuk jadi ibadat. Tapi kalau ibadat itu di segi kaifiat dan cara pelaksanaannya memang tak serupa dengan adat, memang tak serupa dengan perbuatan yang lain, maka ibadat itu tak gaduh niat jadi ibadat. Clear? Adapun dari sudut nak dapat pahala, itu sudut yang lain. Kena ikhlas, kena khusyuk kerana Allah Ta'ala. Semayang pun walaupun niat semayang tu sah sebagai semayang, walaupun sah pada fiqah lulus, tapi kalau dia nak pahala mesti ikhlas ketika semayang. Kalau dia semayang tapi tak ikhlas, walaupun sah, pahala tetap tidak ada. Kalau kita baca Quran walaupun tak niat ibadat, tetap jadi ibadat. Tapi kalau baca Quran kerana nak habaq, orang kata dia pandai baca, dia sedap baca, dia kalau baca petani kompom Johan contoh, maka tak ada pahala. Pasal apa? Tak ada ikhlas. Dua benda yang berbeza. Hati kita tuan-tuan semasa kita buat ibadat tuntut dua benda. Pertama, niat untuk sah ibadat. Yang kedua, hati dituntut untuk ikhlas supaya dapat pahala ibadat. Tuan-tuan, no? Kita pun tak mau tuan makan, menambah, tiba-tiba tak kenyang, tak mau. Tak mau, no? Tuan-tuan. Kita nak makan dan rasa kenyang. Nampak tak? Kita nak kita buat ibadat dan kita nak dapat pahala. Nak sah ibadat kena niat, nak pahala kena ikhlas. Itu kaedah umum. Selesai. Baik, jadi tuan-tuan akan tertanya-tanya, kami dah faham nak sah ibadat mesti niat. Okey, cuma tuan-tuan buat soalan taman, Ustaz, bila nak niat ni di hati kita nak niat apa? Nak kena kata apa dalam niat kita tu? Sila tuan perbahasan kita sekarang. Sebelum pergi ke situ, saya terpaksa kena habaq beberapa salah tanggapan berkaitan dengan niat. Pertama, ada orang bila kata-kata dia hang teresak niat semayang lagu mana? Dia tuan niat semayang hero lah. Hang tanya soalan tak patut tanya. Dia kata lagu tu nak habaq, mudahnya soalan. Niat semayang lagu ni, dia kata usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Betul tak? Kalau kita tak betul, terkejut dia. Oi, niat solat maghrib hatu. Dia kata tak betul, niat bukan bunyi, niat di hati. Dia kena tu kawan tu hidup. Hang sebut usalli di mulut tu hatu bukan niat. Niat di hati. Sepatutnya kalau kata bagilah contoh niat solat, hang diam. Pasal hati bukan bunyi suara. Tuan, dia kena kau tu hidup, kau tu betul benda ni. Baik, jadi saya nak habaq ada orang salah faham. Dia duk kata hak sebutan di mulut bunyi derah tu usalli sebagai niat. No, salah. Itu bukan niat, itu lafazkan niat di mulut sebelum niat di hati. Hak niat betul-betul tempatnya di hati, bukan di mulut. Sebab apa saya kata ada orang salah faham? Kita pernah buat soalan, tanya mereka, apakah hukum solat orang yang dia masuk semayang tanpa sebut usalli fardu bagian. Pacak akhirnya Allahu Akbar.
Apa hukum solat dia? Ada yang jawab tidak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia tak kata usalli. Nampak tadi? Di sini dia sedikit celaru. Kita nak wayakkan dia sebutan usalli itu bukan niat. Yang tu lafaz niat. Melafazkan niat sebelum kita niat. Kata tuan-tuan, ulama mazhab Syafi'i sahaja sunat kita kata lafaz niat sebelum niat supaya mulut yang sebut itu membantu niat sat lagi ni. Dia lebih kurang warming up lah tuan. Orang nak main bola, sebelum lawan bola hak betul, dia panas badan dulu. Bukan panas badan, panas badan. Tuan lari anak-anak, lompat anak-anak tuan. Nah, pasal apa? Sat lagi nak lawan ni. Supaya ringan badan, supaya orat tu dia tuan-tuan tak cekang, supaya dia kenuk orat dia tak jadi apa nama ni, kejang. Jadi bila kita nak semayang, kita niat sat lagi. Sebelum niat, nak bagi mudah niat, kita pun tuan sebut di mulut dahulu. Supaya apa yang kita lafaz niat di mulut itu membantu niat sat lagi ketika takbiratul ihram. Betul tak ni? Baik, kita pun hafal lah. Ustaz, kalau saya nak semayang, saya sebelum nak niat, saya sunat buat apa? Sebut usalli. Dia pun hafal lah. Kalau isya', lagu ni. Usalli fadhal isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dia hafal apa-apa, ingatkan dia. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dia pun tuan mayang isya'. Usalli fardhu isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masa dia takbir, angkat tangan tu, dia niat dalam bahasa apa agak-agak? Melayu ke Arab juga? Ni saya tanya semua yang ada ni, jemaah masjid kita. Pengalaman tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan nak sebut lafaz hak mulut tu Arab, confirm. Saya tak dengar lagi dah, walaupun orang tu tak cakap Arab, walaupun tak reti Arab, saya tak dengar lagi orang kata saja aku semayang fardu isya' 4 rakaat makmum Allah Ta'ala. Tak ada lagi dengar orang kata lagu tu. Dia hafal juga aku Arab tuan-tuan, walaupun susah, walaupun tergeliat lidah sikit. Tapi mai tang niat, dia niat Melayu kan niat Arab. Pengalaman semua lah. Tuan-tuan kalau niat di hati Arab, memang tuan boleh cakap Arab kemas. Tapi saya tuan, Mahamak kata selesa saya ni tetap niat di hati in Malay, dalam bahasa Melayu juga, walaupun lafaz bahasa Arab. Ustaz, tadi ulama Syafi'i kata lafaz niat itu membantu niat sat lagi ni ketika takbir. Tapi lafaznya dalam bahasa Arab, niatnya bahasa Melayu. Tolong kau mana? Tentu ingat aku saya sebut kita agak-agak. Saya kata inilah antara satu-satunya kes Arab tolong Melayu. Untuk kepuasan saya habaq lah. Pasal apa ustaz kata lagu tu Arab tolong Melayu? Dah lafaz mulut bahasa Arab, niat di hati bahasa Melayu. No, tuan-tuan, tak apalah. Baik. Tuan-tuan, itu satu. Tentang salah faham. Niat di hati bukan di mulut. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak faham dah, bila pergi semayang di luar negara, tiba-tiba ada makmum main duduk sebelah dia, pacak kaki je Allahu Akbar, pacak kaki je Allahu Akbar, tak sebut usalli di mulut. Kita hak tengah mayang, dia ni tak mengaji, nah mayang apa tak niat. Tuan-tuan, tak apa, lepas mayang aku nak tegur. Duk taram tuan-tuan, lepas mayang aku nak beritahu ke dia. Nah, abang kata dia mayang tak betul. Sampai ke sudah duk taram tu, tuan-tuan, lalah dia tanya ni, hang mayang tadi tak sah. Why? Pasal hang tak niat. Hang tahu lagu mana? Hang pacak kita takbir terus, tak sebut usalli. Maknanya hak yang kawan tu pun tak faham juga. Tu yang tuan hati tak ikhlas mayang. Pasal apa? Duk fikir orang sebelah tak sebut usalli. Kita duk faham dia tak sah semayang. Duk faham apa? Dia tak niat. Kita tuan-tuan ilmu tak jerak. Bukan tak mengaji ni. Belajar tu 4-5 kali ulang dah tajuk niat ni. Tapi tak jerak juga. Orang tanya tak sebut usalli sah mayang, dia tak sah sebab tak kata usalli di awal. Tetap tak jerak. Ilmu itu tak faham juga. Tuan-tuan, yang kedua isunya ialah
Kalau berlaku perbezaan mulut dengan hati. Ni isu yang kedua yang selalu kita silap. Contoh, mulut kata lain, hati niat lain. Yang nak diambil kira hak mana? Mulut ke hati? Contoh, nak main isyak sekali lagi ni, kita pergi niat isyak tak apa, kita pergi sebut usalli fardhu subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Tu imam sendiri. Yang kata makmum hak main lewat, tu imam hak main awal pun usalli fardhu subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Dia sebut tu ketika main isyak. Dia tak perasan, dia ghalib. Pasal apa? Dia fikir masalah banyak. Dia pun terlupa, tuan-tuan. Tak perasan, dia lupa, disebut usalli fadl subhi raka'atini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masa niat betul saja aku main isyak 4 rakaat. Niat betul isyak 4 rakaat, tapi hak sebut tu subuh. Soalan saya, sah tak niat? Sah tak saya main isyak tu imam malam tu? Sah. Alasannya, tengok niat di hati dia, bukan tengok mulut dia. Tuan-tuan, tu imam tu pun semayang macam biasa, baca 4 rakaat tuan sekalian, habis biasa tengok tak ada orang belakang. Dia kata, "Pak, kenapa tadi banyak saf?" Tuan-tuan, heran dia. Kalau keluar tengok mereka duduk luar nak menyembang. Empa tak main isyak aku ke? Main isyak apa? Tak imam yang subuh. Awaknya, tu imam kata usalli fazubhi. Lah, hampa ikutlah aku niat isyak juga. Dah kami tak apa berkata tajuk isu tu. Bila tu imam pun nak qada subuh tu isyak. Tu imam pun geng tinggi yang subuh ke? Tuan-tuan, rupanya tu imam salah sebut. Tapi niat dia betul. Maka fiqah kata yang terpakai, yang diiktibar, yang dia mikir ialah apa yang di hati. Walaupun demikian, tuan-tuan, menyusahkan makmum di belakang. Habis lerak. Dosa kerin. Duk kata tu imam main subuh tinggal, tu imam contoh. Tapi pelik dia kata tu imam sebut subuh tapi main 4 rakaat. Lagi nyanyuk tu imam ni. Dia tu imam nyanyuk pula. Kumpulan kedua tu imam tu nyanyuk. Qada subuh tu isyak pergi buat 4 rakaat. Hak kumpulan pertama tu imam pun fasik juga. Apa? Tinggal main subuh. Tu dia tuan. Panjang cerita. Jadi segi fiqahnya yang dipakai, yang dihukum ialah pada niat hati, bukan mulut. Bila bercanggah mulut dengan hati, tengok apa hati kata, apa hati niat. Itu isu yang kedua, tuan-tuan. Baik. Jadi kita masuk, tuan-tuan, tentang apakah komponen niat yang mesti ada, yang mesti dilintas, disebut di hati supaya sah ibadat kita. Untuk tujuan salat, kena bahagi dulu kategori salat. Kalau orang tanya, "Ustaz, niat ni nak kena kata apa dalam sembahyang? Niat sembahyang nak kena kata apa?" Tengok dulu kategori sembahyang, pecah 3. Pertama, salat fardu. Kedua, salat sunat yang bersebab, ataupun salat sunat yang ada masa. Yang ketiga, salat sunat mutlak. Salat sunat yang tak ada sebab. Salat sunat yang tidak ada bermasa. 3 kategori. Awak ustaz kena tengok kategori sembahyang ni. Pasalnya niat depa tak sama. Bayang fardu ada syarat niat dia. Bayang sunat yang bersebab dan berwaktu ada syarat niat dia. Sembahyang sunat mutlak ada pula syarat untuk niat dia. Mudah sahaja. Jadi saya akan sebut begini. Untuk niat salat fardu mesti ada 3 benda ni, 3 komponen. Dah jumpa tadi, saya akan hurai dalam bentuk kaedah. Pertama yang mesti ada dalam niat salat fardu ialah qasad. Qaf, sad, dal, qasdun. Maknanya tujuan utama.
Nak terjemahlah, tak terjemah pun tak apalah. Ingat perkataan qasad. Itu yang pertama komponen. Komponen yang kedua ialah ta'arrudun. Ejanya ta'ain ra dad. Ta'arrudun, ta'arrud. Maknanya apa? Perlebarkan. Perlebarkan. Dan yang ketiga ialah tuan-tuan, ta'yinun. Ta'in ya nun, ta'yinun. Ini 3 komponen yang akan kita sebut dalam niat solat kita. Ketiga-tiga ni mesti ada kalau kita sembahyang fardu. Boleh? Kalau kita sembahyang fardu. Baik. Saya buat ringkasan dulu lah. Kalau sembahyang sunat bersebab dan juga sembahyang sunat yang bermasa, contoh sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat untuk hormat masjid, tapi kerana Allah Ta'ala. Tentu kadang-kadang orang tanya, ustaz, kita ni sembahyang kerana apa? Allah suruh kan? Tapi kita memang kerana masuk masjid. Kerana masjid kan kerana Allah Ta'ala? Dia tanya kita. Panjang sungguh. Tuan-tuan, panjang sungguh. Ustaz, kita sembahyang kerana Allah, betul. Tapi kita sunat sembahyang kerana masuk masjid. Kita sembahyang kerana masuk masjid, bukan kerana Allah ke ustaz? Ini ganti tak kuat ni. Tuan, maksud saya, jawapannya adalah sunat kerana masuk masjid, buat kerana Allah. Kerana Allah lah yang suruh sembahyang kerana masuk masjid. Faham pun? Tuan-tuan tak akan tahu ada sembahyang sunat tahiyatul masjid melainkan Allah yang bagi tahu melalui wahyu kepada Rasulullah. Tidak? Jadi nampak macam kerana masuk masjid kita sunat sembahyang, seolah-olah kita main kerana masjid. Rupa-rupanya tuan-tuan, masuk masjid itu ialah dia panggil sebab, perantara yang Allah Ta'ala menjadikan ia, yakni masuk masjid sebagai sebab untuk salat sunat kerana Allah Ta'ala. Selesai lah tuan-tuan, tak apa. Jadi ini contoh sembahyang sunat bersebab. Pasal apa sembahyang kerana sebab ini? Pasal apa sembahyang tahiyatul masjid sunat? Kerana sebabnya masuk masjid. Contoh yang kedua, salat sunat hajat. Pasal apa sembahyang kerana hajat? Hajat apa? Anak nak periksa SPM. Pasal apa hajat? Kerana nak minta selamat kerana COVID-19. Contoh. Jadi pasal apa sembahyang kerana nak minta selamat supaya nak balik pergi Mekah dan balik dengan selamat. Hajat kita pun. Pasal apa sembahyang? Kerana hajat. Kita pun sembahyang. Contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, itu contoh sembahyang sunat bersebab. Ada sembahyang sunat yang bermasa, seperti sunat duha. Masuk waktu duha saja sunat sembahyang sunat duha. Baik. Oleh yang demikian, tuan-tuan, sama juga sembahyang raya kan. 1 Syawal itu masa solat sunat sembahyang Aidilfitri. 10 Zulhijjah masa itu tuan-tuan jadi sebab kita sunat salat Aidil Adha. Baik, itu saya bagi 5 contoh untuk 2 kategori. Salat sunat bersebab dan salat sunat bermasa. Baik, yang kategori ini kategori nombor 2 ni, tadi yang pertama fardu kan. Kena niat 3 benda kan, qasad, ta'arud, ta'yin. Yang salat sunat kategori hak dasar ni bersebab ataupun bermasa, dia mesti sekurang-kurangnya ada 2 benda. Hak ni mesti, iaitu qasdun. Yang kedua ialah ta'yinun. Untuk sembahyang sunat wajib ada 2 benda ni sekurang-kurangnya, qasad dan ta'yin. Tuan-tuan saya sebut tengok qasad, try sebut tengok qasdun, qasad, ta'yinun. Baik.
Ambil kaedah ringkas dulu. Yang ketiga, kategori salat sunat tidak bersebab dan tidak bermasa. Namanya salat sunat mutlak. Satu tu je. Salat apa ustaz? Sunat mutlak. Mutlak mana apa? Bebas. Mutlak mana apa? Tak berkait dengan sebab dan tak berkait dengan apa-apa. Iaitu sembahyang yang dibuat hanya kerana Allah tanpa sebarang sebab. Ustaz, okey, saya boleh faham insya-Allah. Maka kalau sunat mutlak ni nak niat dia mesti ada apa? Satu sahaja, qasad. Untuk salat sunat mutlak mesti ada satu sahaja, iaitu qasdun, qasad. Clear. Sembahyang sunat mutlak tak kata ta'arud, tak ada ta'yin pun aci. Sembahyang sunat bersebab dan sunat bermasa, dia mesti ada dua perkara, qasad dan ta'yin. Ta'arud tak ada, tidak kisah. Manakala salat fardu, sama ada fardu 5 waktu ataupun tuan-tuan salat nazar sebagai contoh. Kalau orang nazar lah tuan-tuan, dan juga sembahyang jenazah, maka mesti ada 3 benda. Pertama qasad, kedua ta'arud, ketiga ta'yin. Implikasi kalau tak cukup yang 3 tadi, maka niat itu tidak sah. Kalau sembahyang sunat bersebab atau bermasa, kalau tak cukup komponennya, dia ada 2 mesti, qasad dan ta'yin. Tiba-tiba tak ada satu, jawapannya tidak sah. Kalau sembahyang sunat mutlak, qasad tak ada pun tidak sah. Itu ringkasan. Lah ni kita masuk pada perincian dia. Ustaz tulah bangsa yang kata qasad tu nak kata apa di hati? Mudah sahaja. Sahaja aku sembahyang. Tu lah. Yang tuan-tuan duk kata di hati tu, sahaja aku sembahyang. Itulah qasad. Itulah tujuan utama kita. Pasal apa yang nak baca akidah jalan? Pasal nak sembahyang. Pasal apa yang nak pergi masjid? Nak sembahyang. Jarang tuan-tuan orang tanya, nak pergi mana tu masjid? Nak pergi apa? Nak pergi fardu. Jarang kata pergi fardu. Orang tak fahamnya. Kan? Ni hang dah bersiap elok nak pergi masjid apa? Zuhur. Orang jarang guna. Tapi orang khabar pergi sembahyang. Betul tak? Hang ambil wuduk nak pergi mana tu? Sembahyang. Hang pacak atas jadah apa-apa tu? Sembahyang. Abang duk pakai elok tu nak pergi mana? Sembahyang. Ya? Tuan tengok orang bang masjid lelaki berkelang kabut, dia ambil jubah sarung, bas semua berkepiah tuan. Tak kira lah. Minta nak pergi mana tu bang? Sembahyang. Betul tak? Itu jawapan standard. Jarang orang kata kan, lelaki pakai elok tuan, dia waktu isyak ke apa ke, abang mana tu? Isyak. Jarang orang kata. Lagi jarang orang kata fardu. Abang mana tu dengan kepiah elok dengan sorban apa semua tak tabu? Fardu. Jarang. Dia akan jawab tujuan utamanya ialah qasad sembahyang. Jadi perkataan di hati sahaja aku sembahyang itu qasad. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud perlebarkan qasad tadi. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Sembahyang pun ada yang sunat, ada yang wajib. Hang nak sembahyang apa satu? Mana satu? Kita pun kata fardu di hati. Sunat, sebutan fardu tu, itu namanya ta'arudun. Tuan-tuan ingat, mudah saja. Mudah saja. Yang tuan-tuan lintah di hati fardu, itu namanya ta'arudun. Baik, qasad dah ada, ta'arud dah ada. Saja aku sembahyang qasad. Fardu ta'arud. Saja aku sembahyang fardu. Tak sah lagi niat tu. Tak cukup komponen. Mesti ada lagi satu, namanya ta'yin, tentukan. Ustaz, ta'yin tentang apa pula? Tentukan. Awal. Loh, kalau hang sebut sembahyang fardu,
Nak tanya hang fardu sembahyang ni, sembahyang fardu ada berapa sehari? Habang Ustaz. 5. Bilang Ustaz. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Nampak dah ada 5 tu. Jadi hang nak sembahyang apa lah ni? Isyak. Sebutlah Isyak. Menyebut Isyak dalam niat namanya ta'yin. Apa makna ta'yin? Dia tentukan sembahyang tu fardu Isyak, bukan Maghrib, bukan Subuh. Ustaz dah memang waktu Isyak, bukan waktu Subuh. Dia layak buruk. Benar. Dia pakai layak buruk lagi. Orang pakai enjin habis dia pakai layak buruk lagi. Ustaz kata mesti niat Isyak. Ya, baru sah niat. Betul. Ustaz, lah ni waktu Isyak, baru ya bang Isyak, dah qamat Isyak. Memang kita nama Isyak, takkan nak kena Isyak kot. Nanti Ustaz, ada tak qada subuh, qada asar waktu Isyak? Ada tak? Boleh tak? Boleh. Boleh nak qada tuan-tuan? Maksud boleh nak qada subuh waktu Isyak? Boleh. Boleh nak qada zuhur waktu Isyak? Boleh. Jadi Nahabak kata bila qada wajib, qada sembahyang wajib boleh pada bila-bila masa. Maka nak jadi Isyak mesti niat Isyak di hati. Selesai. Hak ni 3 komponen ni saja aku salat fardu Isyak. 3 komponen ialah niat asas untuk sembahyang seorang ataupun tok imam. Maksudnya apa? Ada lagi tambahan-tambahan yang kena niat, tapi bukan pada zat sembahyang, tapi pada tentuan sifat-sifat tambahan. Contoh, orang yang sembahyang sebagai makmum di belakang imam, dia wajib tambah apa? Sebagai makmum, dia mesti niat perkataan tu sebagai makmum. Apa perkataan dia? Sahaja aku sembahyang tu confirm lah, fardu confirm lah, kena niat. Isyak tu confirm lah. 3 komponen ni asas. Makmum ke, sembahyang seorang ke, imam ke, yang 3 ni mesti kena ada. Tapi kalau tuan-tuan ada sifat tambahan, sebab apa? Dia jadi makmum, mesti niat makmum dalam hatinya, makmuman. Itu ta'arud juga. Ta'arud sebagai makmum. Ustaz apa maksud? Kalau kita duduk belakang imam di hadapan kita, kalau kita tak niat makmum haram kita ikut dia. Lesen orang di belakang supaya boleh jadi makmum tu imam dengan niat makmuman. Siapa-siapa nak ikut orang depannya mesti niat makmum dalam hatinya. Jadi saya tanya, wajib tak makmum berniat makmum di hati? Wajib tak? Wajib. Itu ta'arud. Tapi bukan semua kes. Itu bukan pada zat sembahyang, itu pada sifat sebagai makmum. Baik, boleh faham kan? Jadi hak niat asas 3 komponen untuk solat fardu. Saja aku sembahyang fardu Isyak. Ini untuk sahkan zat sembahyang fardu. Kalau sifat tambahan kena tambah. Soalan saya, menyebut bilangan rakaat wajib ke tak? Kata apilah. Saya tanya tuan-tuan, usalli fardhu isya'i ma'muman, Allahu akbar, setakat tu ya? Memang kedekut sungguhlah. Tapi saya tanya, segi niat sah tak sebagai makmum? Sah. Ustaz, dia tak sebut pun rakaat sembahyang. Aci tak? Aci. Sebab apa aci? Sebab sebut isyak tu biasanya 4 rakaat lah. Mereka awak musafir. Musafir nama isyak 4-2. Kena niat asing lah. Kena otor lah dia punya niat tu. Hal ni kalau kita duduk tempat kita, dalam qaryah kita, main isyak ke apa nama, dia sembahyang secara asal.
Jadi bila asal sembahyang, rakaat pun bilangan asal. Bila awak niat isyak tu faham 4 rakaat dah. Ada tak kita duduk dalam qaryah kita main isyak 2 rakaat ada tak? Nak tanya ramai-ramai ni kok biasa. Kita tuan-tuan masjid qaryah, masjid Sultanah Bahiyah. Tiba-tiba main isyak 4 rakaat ada tak? Tak ada nah. Jadi tuan-tuan sekalian, tak sebut bilangan rakaat pun sudah memadai niat itu. Kerana 4 rakaat termasuk dalam sebutan isyak. Tak niat, tak wajib sebut. Tapi sebut silakanlah. Ada orang tu duduk bila sebut, tiba-tiba ustaz kata tak sebut tak apa. Dia niat tak sebut tu panjang cerita. Dia tak puas hati. Dia biasa makan menambah, tiba-tiba habaq makan separuh, dia pening. Dia pening. Walaupun makan separuh tu kenyang dah, tapi dia biasa menambah, faham ke tak? Duk biasa niat 4 rakaat sebut di hati, tiba-tiba ustaz abang kata tak sebut rakaat tak apa. Tuan-tuan, dia mula nak try tengok hak kata tak sebut rakaat, dia sangkut. Sebab bukan kebiasaan dia. Allah bisa tegal menjadi biasa. Baik. Kemudian lagi sebutan kerana Allah, sebutan menghadap kiblat. Wajib sebut tak? Kan kita niat menghadap kiblat dalam hati kita. Soalan saya, wajib sebut tak menghadap kiblat dalam niat sembahyang? Wajib sebut tak? Jawab pelan sudah, jangan terang tuan. Jawab pelan je. Wajib sebut tak dalam niat kita menghadap kiblat? Tak wajib. Tak wajib. Allah Ustaz pasal apa? La dua habaq tak ini hak wajib zat sembahyang 3 je. Saja aku sembahyang fardu isyak. Hak lain semua tak wajib, melainkan makmum lah. Kena niat makmum. Maka menghadap kiblat tak wajib sebut. Pasal apa? Tak wajib Ustaz. Ini nak habaq kat hang, nak habaq kat hang. Dia kata hang tak sembahyang lagi, pacak kaki menghadap kiblat dah. Sebelum takbir sembahyang tu pacak kaki menghadap kiblat dah. Kenapa? Kerana menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Tak sembahyang lagi pun dah pacak kaki menghadap kiblat dah. Duk tantu dah. Bukan setakat niat, memang dah menghadap dah pun. Baik, tak apa. Kemudian tanya lagi, sebutan lillahi ta'ala. Wajib kata wajib? Tentu jawab bagi nampak lancang sikit. Tak wajib lah. Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Dah faham tadi yang 3 tu je wajib. Ustaz, kita sebenarnya kerana Allah. Alhamdulillah. Tak sebut lillahi ta'ala dalam niat tak apa kan? Tak apa. Sebab apa? Nak tanya, hang nak buat apa ni? Sembahyang. Pasal apa sembahyang? Wajib. Siapa yang suruh? Allah. Kalau hang sembahyang tu kerana siapa? Allah suruh. Kiaci dah lah tu. Tentuan tak akan kena sebenarnya kalau Allah tak suruh. Sebab sebenarnya ini ibadat yang piau, ibadat yang mahdah. Maknanya kalau Allah tak suruh, kita tak tahu pun adanya sembahyang dalam dunia ni. Betul tak? Bak makan tak apa, makan tuan tak ada Quran pun kita boleh makan. Beranak-beranak nak kena makan. Tak orang tak Islam pun duk makan lagi tuan. Kerana perbuatan makan tak kisah, makan, minum, tidur, jalan, lena itu tak kisah. Sebab itu tabi'i manusia. Tapi ibadat akal tak boleh fikir, melainkan wahyu yang turun. Maka untuk bersenang habaq kata, oleh yang demikian semua ibadat Allah yang suruh. Sebab tu kau tak niat lillahi ta'ala pun tak apa. Memang kita sembahyang buat Allah yang suruh, kerana dialah kita salat. Tuan, tapi sunat sebut. Saja aku sembahyang fardu isyak cukup dah. Kalau makmum wajib tambah makmuman. Menghadap kiblat tak sebut tak apa. 4 rakaat tak sebut tak apa. Kerana Allah Ta'ala tak sebut tak apa. Selesai. Tapi nak sebut silakan. Jangan kerana duk niat panjang wah-wah sampai takbir 40 kali. Allah saja aku yang isyak. Tak habis. Allah saya mau isyak 4 rakaat. Tak habis kak. Turun balik. Allah saya mau isyak 4 rakaat. Dia tak mau habis. Tuan. Lalah tuan, tu imam bagi salam baru dia takbir. Tapi saya nak beritahu, ada orang tu dia was-was ketika takbir. Atas alasan niat tak masuk. Tarik ni tuan, tak menyambak, tak mana masuk juga. Dia punya tepih kono tarik ni tuan, tak masuk juga. Tapi yang syoknya, bila imam rokok saja dan takbir jadi. Itu yang hebat ni.
Orang was-was ketika ni tuan, yang hebat ilmu yang nak belajar tak boleh. Imam rokok, dia takbir sekali je. Mai sebelum Tok Imam dengan Tok Bilal. Tok Bilal qamat, dia berdiri dah. Rajinnya semangat. Orang melihat sunnahnya ada 2/3 pandangan lah. Ada yang kata, tuan-tuan, ketika sebut qad qamis solah, bangun. Ada yang kata lepas habis qamat bangun. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i kita boleh dua lah. Ada yang kalau mazhab Maliki kata sebut Allah kepada bangun terus, dia pun semangat ni mazhab Maliki. Tiba-tiba niat was-was usalin tuan sampai 10 kali tak boleh masuk lagi. Niat tak mari dia kata. Usalli, Allah turun, Allah turun, Allah turun tuan. Tiba-tiba imam rakaat Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Dan molek jadi. Rupanya was-was ni menyakit. Bila ada kepentingan dan was-was pun hilang. Awaknya kalau tak ada rokok, hilang tu rakaat. Kepentingan dia. Dan dapat tu rakaat tu. Dan takbir sekali jadi terus. Iblis kata tak apa dah, tak ada pun. Kira okey lah. Pasal apa? Daripada dia semayang awal dengan tu imam. Lah ni dia hanya semayang ketika rakaat tu imam. Kira okey lah, berjaya lah misi kita. Iblis kata. No? Sebab apa ustaz kata lagu tu? Kerana wasbah itu daripada syaitan. Tuan, maksud saya kerana kadang-kadang niat panjang tu menyebabkan dia was, ambil yang pendek. Kerana was-was tu menyebabkan kerana niat yang panjang menyebabkan dia was-was, sila ambil yang pendek cukup. Clear. Baik tuan-tuan. Ada nak tanya apa kata tu? Tak ada aku nak. Tinggal lagi satu soalan, ustaz, kalau tu imam lagu mana? Tok imam semayang niat asas 3 itu mesti ada saja. Aku semayang fardu isya. Ada pun menyebut imam dalam niat hati, dalam niat tok imam tak wajib. Kecuali pada solat Jumaat sahaja. Kita tuan jadi makmum prihatin. Duduk belakang tok imam. Tiba-tiba tok imam tak kata apa imaman. Sebagai imam semayang kita. Sah tak semayang tok imam? Salat imam sah ke tak? Awak tanya. Sebab dia tanya imam pun hati dia. Sah tak? Jawapannya sah. Nak sah semayang tak ada kaitan dengan niat imam. Boleh? Tetapi itu imam yang tuan-tuan sekalian adalah tidak cerdik. Pasal apa tak cerdik? Orang duk kalut semayang jemaah sebab nak pahala 27. Tiba-tiba tu imam tanya imam. Dia yang kepala jemaah. Hak makmum 1000 orang belakang. Semua niat makmum. Dengan niat makmum, mana orang belakang jadi jemaah dengan dia. Dapat pahala 27. Tapi tu imam tuan-tuan duduk seorang-seorang dia ni. Walaupun dia baca sedap ke, baca panjang ke, kena molek. Tapi tak ada imam, dia hanya dapat 1 je pahala. Pahala apa? Pahala memang seorang. Ustaz tu imam. Betul lah dia tu imam. Tapi kerana niat semayang tak ada sebut imam di hatinya, dia bukan tu imam semayang masa tu. Hanya tu imam pada ikut orang saja. Tapi tidak imam dalam keadaan dia tidak berniat sebagai imam. Semayang dia sah. Tapi kira rugi tuan-tuan. Faham kono? Lebih kurang macam tu. Baik. Bila seseorang itu telah ingat dalam hatinya, umpama saja aku sembahyang fardhu, cukup dan memadailah niatnya untuk salat fardu. Tidak wajib disebut lillahi ta'ala, kerana ibadat memang kerana Allah ta'ala. Tetapi jika disebut bagus supaya tepat makna ikhlas itu. Saya abang tadi kan, tak sebut tak apa, tapi sebut bagus. Pasal apa? Bila sebut lillahi ta'ala, dia menghadir untuk ikhlas. Tuan-tuan, apatah lagi mayang-mayang. Nak masuk tuan, tengok sampul tebal pula. Daripada kira duit pun sampul tuan, nak mikir orang sedekah kat orang hak mayang-mayang ni. Kita tengok tu dia, duit 10, 5 kepin. Satu sampul. Tuan-tuan, kita ni pening lah. Dia buat banyak tu. Nak ambil kat orang mayang tak lagi. Kita pergi tanya, tak ada orang tanya lagi sekarang ni. Tapi dia tanya, awak tebang dengan apa ni? RM50. Awak tebang tak? Duit RM55. 10 keping. Kita pergi tanya tuan. Tak ada lagi orang tanya. Tapi dia pergi tanya. Dia main.
nak takbir 50 ke lillahi ta'ala. Maknanya di sini cantik supaya kita tuan-tuan dimotivasikan, diingatkan, dikawal ikhlas kita tu sebut lillahi ta'ala. Dia boleh kawal sikit. Itu tujuan dia tuan-tuan lah. Baik. Terus, dan elok juga ditambah menghadap kiblat. Tak sebut pun tak apa. Nah, tapi elok tambah menghadap kiblat. Supaya kita tuan ketika sembahyang tu teringat kita ni orang Islam ni kiblat tersatu saja, Kaabah Syarifah. Habis tu jangan duduk kelih dengan orang sebelah. Jangan duduk kelih dengan parti kawan sebelah. Pakat molek. Maksud saya lah, tuan, jangan duduk bergaduh sama orang Islam ni, pakat molek. Pasal apa? Kiblat kita sama aja. Hak tu dah sudut yang lain lah tuan, hikmah dia, tapi saya habaq apilah. Tuan lah benda tu. Pasal apa ustaz sebut ke abad parti apa semua ni? Tuan, kerana saya tuan sebut juga kerana itu satu isu besar dalam negara kita. Kerana kita orang Islam kalau pecah tuan, jangan kita rasa tak mustahil, jangan kita rasa mustahil akan berlakunya Islam itu menjadi tuan agama yang direndahkan. Kenapa? Kerana pecah belah dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Ada saya konar. Jadi antara nak bagi ingat kita ni kena bersatu, kena pakat demi Islam ialah apa dia tuan? Kita kiblat kita satu. Pangkat besar, pangkat kecil, kaya miskin, parti apa pun, kalah apa pun tuan, semua tala Kaabah Syarifah belaka. Kaabah yang dimuliakan. Betul tak ni? Betul ke tak? Tapi nak pakat, biar pakat sungguh kerana agama. Tuan, tak apalah. Kemudian dia kata apa? Dan disebut bilangan rakaat, tak sebut pun tak apa, tapi elok sebut. Pasal apa? Kerana sebut isyak kompom 4, sebut maghrib kompom 3, sebut subuh kompom 2. Tak sebut tak apa, tapi sebut pun bagus. Supaya apa? Duk tengyang-yang 4 rakaat. Tak kita main mereka 1, 2, 3. Faham tak ni? 4. Kadang-kadang bila tak sebut rakaat tuan, kita bayang berapa rakaat tu, dia kurang prihatin, dia kurang fokus. Kadang-kadang menyebabkan tuan dia jadi lupa rakaat. Cantik juga, tak sebut pun tak apa. Dan demikian juga ditambah adaan tunai dalam waktu ataupun qadaan bayak di luar waktu. Mana qada salat di luar waktu setelah tamat waktu. Sunat tambah, boleh tambah. Al-Imam Salahuddin Ibnu Kaikaldi, dia buat satu kitab yang agak menarik tentang tunai dan qada. Sebutan tunai dan qada dalam ibadat. Menarik. Tadi ni kita faham sebutan tunai ataupun sebutan qada dalam niat itu elok tambah, tak tambah tak apa. Tapi kata Imam Ibnu Kaikaldi ini, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i, bagi dia kata ada ketikanya wajib niat adaan. Ada ketikanya wajib niat tunai di hati. Ini pendapat dia lah. Bila tu? Bila orang itu pernah tinggal salat yang sama yang belum qada sampai saat ini. Contoh, dia pernah tinggal sembahyang isyak, tak qada sampai malam ni. Saat lagi dia nak sembahyang isyak, maka atas dirinya wajib 2 sembahyang isyak. Pertama qada yang sebelum, yang kedua yang tunai malam ini. Maka nak jadikan salat isyak selagi tunai, nak buat lagu mana? Sebab kalau dia tak sebut tunai, mungkin qada hak yang baru ni yang tinggal. Faham tak ni? Mana orang ni dia wajib atas diri dia 2 fardu yang sama. Pertama isyak tunai, yang kedua isyak qada. Jadi bila dia sembahyang hak semasa ni sebagai tunai, maka apa yang nak bezakan tunai sekarang dengan qada yang belum buat? Maka dia niat tunai. Jadi isyak tu tunai lah jawab dia. Kalau dia nak jadikan isyak lagi sebagai qada yang sebelum, dia niatlah qadaan lillahi ta'ala.
Jadilah qada. Walaupun imam yang tunai, dia jadi qada. Faham kono? Selesai tuan. Saya pun tak mau baca banyak tekat tu saja. Yang lain tekat tambah sambung lepas raya ni insya-Allah. Cuma soalan terakhir saya ialah berkaitan tunai dan qada tadi. Baik. Apa dia? Kalau tuan-tuan pernah tinggal solat yang fardu yang sama dengan solat yang kita nak solat sekarang, tuan-tuan akan semayang hak qada dulu ke tunai dulu? Soalan saya. Contoh, kita pernah tinggal solat fardu isyak sebelum ini satu kali. Kemudian malam ni masuk isyak yang baharu. Yang semasa yang kita akan sembahyang tunai. Tapi kerana kita tuan letih sebab kena Covid baru ni, nafas tak panjang. Contoh, lenguh, sakit urat, kita nak buat satu dulu malam ni. Maka soalan saya lah, tuan-tuan nak mula hak qada dulu ke nak buat yang tunai dahulu? Ataupun tuan-tuan nak mayang dua, lepas mayang ni mayang yang satu lagi? Tuan-tuan nak mula dengan qada dulu ke nak mula dengan tunai dulu? Sama ada berjemaah ataupun tuan-tuan jadi imam tak kisah, atau mayang seorang. Contoh kita tak apalah, parabih sialah. Nak buat dua-dua. Hak qada pun buat, tunai buat. Tapi bagi segi turutan nak sembahyang mana dulu? Qada ke tunai dahulu? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab, kita belanja makan tu. Dia Ustaz Mama depan tu. Tapi kalau betul pun tak kena belanja sebab tak ada rasa tu. Saya lalu mari tengok tukar nama dah. Anda melawak tuan, anda melawak je lah. Baik. Sila jawab. Itu kira soalan last. Jawab itu tutup kita. Atas kepahaman tuan-tuan yang sebelum, kita ada salat isyak yang tertinggal belum qada, dan malam ni setelah pun mayang masuk isyak yang baru, maka kita nak buat dua-dua sekali ataupun lagu mana tak kisah, maka kita akan mayang qada dulu ke ataupun yang tunai dahulu? Ada orang yang fikir lagu ni, ustaz tunai dulu lah, sebab apa? Mayang waktu hak malam ni, hak hari tu dah tinggal dah, biar ya. Dia fikir lagu tu. Jawapan yang tepat ialah semayang qada dahulu. Kalau kita tinggal semayang yang sebelum dengan sengaja, wajib qada segera. Kalau kita tinggal solat sebelum dengan sebab uzur, sunat qada segera. Bila sebut sunat qada segera ataupun wajib qada segera, tuan-tuan kita tak qada isyak sebelum sampailah malam, kemudian masuk isyak yang baru. Kita kalau kes pertama tinggal tanpa uzur, wajib qada isyak dahulu, tunai buat kemudian. Kalau yang kita tinggal isyak sebelum kerana uzur, terlena ke apakah, sakit ke apa tuan, maka kita sunat qada isyak dahulu juga, yang tunai buat kemudian. Sebab apa? Mudah sahaja. Kerana kalau tuan-tuan ambil satu sikap untuk kita buat tunai dahulu, hak qada buat sat lagi, buat tunai dulu, sebab nak likan sembahyang awal waktu. Amu rajin, dia terlupa hari tu tinggal isyak tak qada sampai kelah. Bukan sekadar waktu, habis waktu pun tak sembahyang. Hak tu dia terlupa. Dia kira nak main isyak awal waktu malam ni. Baik, soalan saya, lepas dia sembahyang isyak tunai malam ni, mati. Tuan-tuan, lepas bagi salam isyak tunai malam ni, mati. Dia tak sempat qada isyak yang sebelum. Soalan saya, dia berdosa tak? Dia berdosa tak kerana tak sembahyang? Dosa tak? Berdosa, iaitu tak qada sembahyang isyak yang sebelum. Dosa. Baik. Orang yang kedua, dia cerdik sikit. Bukan sikit dah, cerdik banyak. Dia nak kena qada dan main isyak tunai. Dia pilih untuk qada dahulu. Tu imam main isyak tunai, dia pilih niat isyak qada di belakang. Lepas habis main isyak, mati kawan tu. Dia berdosa tak? Kerana tak main isyak malam ni, dia berdosa tak?
Ni kata orang cerdik ni. Dia pi qada isyak dahulu, lepas bagi salam meninggal dunia, belum sempat sembahyang tunai yang malam itu. Jawapannya tak berdosa. Kerana apa? Yang qada telah tunai, tak ada sangkut lagi. Ada pun yang tunai malam tu isyak sampai ke subuh esok boleh sembahyang tak? Dia sehelon tuan, tak ada keciman yang darah tinggi, tak ada jantung pun, tak pakai bateri. Mas boleh pakai bateri macam mana? Dia jantung pun tak ada masalah, buah pinggang pun cantik. Adat kata kalau macam dia tu tak matilah. Dia pun qada dahulu. Lepas salam yang qada meninggal, tak sempat sembahyang tunai malam tu, dia tak berdosa sebab waktu tunai masih panjang sampai ke subuh esok. Betul tak? Tu yang kena cerdik itu. Orang tak cerdik, dia buat tunai dahulu, qada kemudian. Lepas sembahyang qada, lepas sembahyang tunai meninggal, dosa kerana tak qada sembahyang yang tertinggal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.